Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Masra Malak dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Bantuan sara hidup bukan seumur hidup. Pada kepala bapa kau. Projek ECRL semurah 10 bilion ringgit. Perak demam selsema selepas 100 hari. Bantuan sara hidup bukan seumur hidup. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir berkata, matlamat Kerajaan Pakatan Harapan adalah untuk menyediakan peluang pekerjaan sebanyak mungkin menerusi pelaburan asing dan domestik. Dalam wawancara khas dengan The Malaysian Insight, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir berkata, pentadbiran kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib Razak sebelum ini terlalu memanjakan rakyat dengan memberikan mereka wang tanpa melakukan kerja. Saya sentiasa cakap mengenai tongkat. Buanglah tongkat anda, berjalan di atas kaki sendiri. Barulah anda menjadi kuat dan anda akan menjadi lebih baik. Jika anda hanya suap rakyat, mereka hanya akan menjadi lemah, katanya. Beliau berpendapat mana-mana negara yang rakyatnya berasa kerajaan akan membayar wang walau tidak melakukan apa-apa akan muflis. Sekarang kita tidak boleh berikan mereka wang kerana kita tidak mencuri wang, tetapi mereka masih mahu wang. Baiklah, untuk rekod, Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM diperkenalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2012. Pendapatan isi rumah RM3,000 ke bawah menerima bantuan RM1,200, manakala golongan berpendapatan antara RM3,000 dan RM4,000 menerima bantuan RM900 setahun. Dan bagi individu bujang berpendapatan RM2,000 ke bawah pula menerima bantuan sebanyak RM450. Pada tahun ini, kerajaan memperuntukkan 6.8 bilion untuk membayar BRIM kepada 7.2 juta penerimanya. Bagaimanapun, Pakatan Harapan berjanji akan menggantikan BRIM dengan bantuan sara hidup BSH jika berjaya mengambil alih Putrajaya selepas pilihan raya umum ke-14. Mengapa bantuan sara hidup dikritik? Bukankah ia membantu orang miskin? Ketua Pegawai Eksekutif Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS, Ali Salman berkata, beliau menyokong bantuan tunai kepada rakyat miskin. Syaratnya, ia tidak berterusan dan dirancang dengan sasaran jelas. Bantuan berfungsi untuk mengeluarkan penerima daripada kitaran kemiskinan dan bukannya bantuan tanpa syarat dan kekal kerana penerimaannya setiap tahun, katanya, seperti dilaporkan pada Free Malaysia Today baru-baru ini. Jika kita perhatikan sasaran penerima bantuan tersebut, ia menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan mereka yang berpendapatan di atas RM4,000 tetapi tinggal di bandar besar yang kos sara hidupnya lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di luar bandar atau di bandar kecil. Ramai di antara mereka yang hanya berupaya melepaskan geram di media sosial. Justru jika bantuan sara hidup ingin diteruskan, ia harus distruktur semula supaya adil dan menepati objektifnya. Dan antara penambahbaikan pemberian bantuan sara hidup yang pernah dicadangkan sebelum ini ialah antara menggantikan tunai kepada voucher makanan. Kaedah ini dilaksanakan di negara maju seperti Amerika Syarikat. Kelebihan kaedah ini juga ialah bantuan tidak disalahgunakan untuk membeli bahan yang tidak berfaedah seperti rokok, minuman keras, dadah ataupun berjudi. Kaedah seterusnya ialah pemberian bersyarat yang mewajibkan penerima menghadiri kursus kemahiran pilihannya. Ini bermakna bantuan tunai merupakan insentif
terhadap usahanya memperbaiki kapasiti dan produktiviti kehidupan. Jual pisang goreng pun boleh. Bagaimanapun, bagi masyarakat di pendalaman yang sering terpinggir, kerajaan harus mencari kaedah lain demi memastikan bantuan sampai ke tangan mereka, bukan ke tangan orang tengah, termasuk ahli politik korup. Maka, apa yang dimaksudkan oleh Tun Dr. Mahathir ialah pada satu masa nanti, rakyat Malaysia tidak memerlukan tongkat bantuan sara hidup lagi. Kita harus berbangga apabila berjaya membuang tongkat itu dan keluar daripada perangkap kitaran kemiskinan. Padah kepala bapa kau. Kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 lalu yang memeranjatkan ramai pihak turut menghancurkan harapan UMNO iaitu Barisan Nasional untuk menyambung kontrak super meganya dengan China. Rejim UMNO ataupun Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dilaporkan telah mendapat kira-kira 137 bilion ringgit melalui perjanjian Malaysia-China dalam beberapa projek mega. Pakatan Harapan telah berjanji untuk mengkaji semula semua projek mega kerajaan dahulu yang tidak menguntungkan Malaysia. Ini didapati lebih sukar daripada dijangka. Tetapi mengapa mahu kaji semula? Kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, tidak ada pindahan teknologi dalam projek mega dengan China kerana negara itu membawa peralatan mereka dan tenaga kerja mereka sendiri. Malahan gaji pun dibayar oleh Bank China. Malaysia tidak mendapat apa-apa keuntungan selain daripada hutang yang membebankan. China, borrowing huge sums of money from China, and the contract goes to China, and China contractors prefer to use their own workers from China, use everything imported from China, and even the payment is not made here, it's made in China. So we gain nothing at all. That kind of contract is not something that I welcome. Najib juga memberi keistimewaan kepada projek China sehingga kontrak projek ECRL, China Communication Construction Company CCCC, diberi sijil pelepasan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Apabila pulang dari China, Perdana Menteri sekali lagi menegaskan beliau mengalu-alukan pelaburan langsung asing FDI termasuk dari Beijing. Tetapi setiap pelaburan harus mengandungi tawaran yang telus dan memberi manfaat kepada perniagaan dan pekerja Malaysia. Ini bermakna Tun Dr. Mahathir tidak mengubah pendirian asalnya bahawa setiap pelaburan mesti memiliki ciri-ciri untuk mewujudkan pekerjaan bagi penduduk tempatan, pemindahan teknologi dan kemahiran serta meluaskan pasaran global untuk produk Malaysia. Beliau membantah pembangunan hartanah seperti Forest City yang bernilai $100 bilion, kira-kira 400 bilion ringgit di Johor yang memberi taraf hak milik kekal kepada pembelinya. Tun Dr. Mahathir juga mengkritik projek pembangunan Mega Forest City itu sebagai menjual kedaulatan negara. Dan akibat kritikan berterusan, pengerusi Pakatan Harapan itu, beliau dimaki kepala bapa kau oleh Najib yang berang semasa Perhimpunan Agung MCA di Ibu Pejabat Parti itu pada 6 November tahun lalu. Nak kaji semula kononnya kalau mereka menang segala-gala usaha sama dengan negara China. They threaten to change everything. Kononnya kita dah jual sovereignty apa pada bapak engkau. Sorry lah, I use bahasa kasar sikit. Because tak logik. Where is the loss of sovereignty? Stupid. You think we are stupid? We are not stupid. Forest City yang terletak di Iskandar, Malaysia itu dijangka akan didiami oleh kira-kira 700,000 penduduk seluas 14 km persegi apabila siap. Dan projek tersebut dikuasai 66% oleh Country Garden Holding, sebuah syarikat dari Guangdong, China dengan kerjasama Kumpulan Prasarana Rakyat Johor KPRJ 34% melalui Xplanet Dangah 88%. Kata Tun Dr. Mahathir, tidak ada negara di dunia yang mahu pendatang asing masuk beramai-ramai dan mendiami bandar-bandar yang dibinanya, tidak kira mereka Cina, Arab ataupun Eropah. They are going to bring
foreigners to live in those cities. Now, no country in the world will accept a lot of immigrants coming into the country. I'm against, even if it is from India or from Arab countries or from Europe, foreign immigrants in huge numbers, nobody welcomes, and certainly not Malaysia. That is. Dan apa yang pasti, bandaraya yang dibina itu tidak boleh dijual kepada warga asing dan kita tidak akan memberi visa kepada mereka untuk datang dan tinggal di sini, kata Tun Dr. Mahathir lapor Financial Times 27 Ogos 2018. Tun Dr. Mahathir berkata pangsapuri di Forest City yang dijual dengan harga minimum $170,000, kira-kira RM680,000 adalah di luar kemampuan rakyat biasa negara ini untuk membelinya. That city that is going to be built cannot be sold to foreigners. They cannot be sold to foreigners. So we are not going to give visas for people to come and live here. Our objection is because it was built for foreigners, not built for Malaysians. Most Malaysians are unable to buy those flats. Najib menerima padah kerana keangkuhan dan keceluparannya apabila UMNO dan Barisan Nasional tumbang pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, tetapi pemaju dan rakan kongsinya juga turut menanggung padah. Apakah yang akan berlaku kepada projek hartanah selebihnya yang belum siap dan belum terjual? Setakat ini kita menyaksikan saham syarikat tersebut jatuh sebanyak 3.29% pada Selasa lalu. Adakah tindakan Perdana Menteri itu sebagai pukulan balas terhadap China yang enggan bertolak ansur mengenai kos projek laluan Rel Pantai Timur ECRL dan saluran paip gas Trans-Papua TSGP? Benarkah Perdana Menteri disalah petik oleh media seperti yang didakwa pihak Country Garden Holdings? Atau pihak pemaju bercakap hanya untuk menyedapkan diri dan pelabur saja? Apapun, sudah pasti rakyat Malaysia bimbang jika benar ada 700,000 warga asing akan mendiami satu bandaraya mewah di negara ini. Projek ECRL semurah RM10 bilion. Projek laluan Rel Pantai Timur ECRL batal ataupun jadi? Persoalan itu kini terjawab walaupun bukan sepenuhnya apabila Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pihaknya ada menerima tawaran membina ECRL dengan kos rendah RM10 bilion. Beliau berkata demikian dalam wawancara bersama The Malaysian Insight. Ada juga yang mengatakan mereka boleh membina ECRL dengan RM10 bilion dan bukannya RM55 bilion. Ada syarikat Cina, ada juga syarikat tempatan. Kami perlu berbincang dengan mereka sekiranya ada kemungkinan untuk mengurangkan kos daripada RM55 bilion menjadi RM10 bilion. Bodohlah kalau kami tidak menerimanya. Tetapi kami perlu mengkaji jika kamu memang boleh mengurangkan kos sebanyak itu, jelasnya. Sebelum itu, Tun Dr. Mahathir dipetik media sebagai berkata bahawa kajian dilakukan sama ada projek sokongan China seperti ECRL yang menelan belanja berbilion-bilion ringgit dibatalkan atau diteruskan menerusi cara lain. Projek ECRL bernilai RM81 bilion itu meliputi jarak jauh 688 km dari Pelabuhan Klang, Selangor ke Kota Baru, Kelantan, merentasi Pahang dan Terengganu, dilancarkan tahun lepas dan dijangka siap pada 2024. Desas-desus yang menyebut Perdana Menteri akan membatalkan projek tersebut telah dijadikan senjata politik oleh pemimpin pembangkang. Kononnya, Kerajaan Persekutuan menzalimi penduduk Pantai Timur. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang menandatangani perjanjian kontrak berat sebelah dengan China itu mencadangkan kerajaan menubuhkan sebuah suruhanjaya siasatan diraja RCI mengenai projek berkenaan bagi mempertahankan dirinya. Bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir berkata RCI tidak akan menyelesaikan isu berkaitan kos projek ECRL kerana punca masalah telah dikenal pasti. Beliau menyalahkan Najib Razak sebagai penyebabnya kerana beliau adalah Perdana Menteri ketika itu.
Semasa kempen pilihan raya umum ke-14 di Kuala Berang, Terengganu, Najib memberi amaran bahawa China akan bertindak ke atas negara ini jika projek ECRL dibatalkan. Ini kerana kontraktor ECRL, China Communication Construction Company CCCC, dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan China. Antara tindakan balas dendam China yang dinyatakan Najib ialah menghalang pelancong dan memulau minyak sawit Malaysia. Apa lagi, dia pembeli terbesar kelapa sawit kita. Kalau kita kata China takkan beli kelapa sawit kita, Felda pun tersungkur nanti. Tertiarap kita nanti, katanya di Petik Malaysia Kini pada 4 Mei lalu. Pembangkang kata kalau dia ada kuasa ECRL, dia nak batalkan. Tuan-tuan, batalkan ECRL ini, syarikat tu milik penuh kerajaan negeri China, tuan-tuan. Yang buat itu CCCC. CCCC milik 100% kerajaan China. Kalau dibatalkan, kerajaan China kata, kami takkan hantar pelancong ke Malaysia. Apa akan jadi? Ada kedai bebas cukai, tak ada orang, tuan-tuan. Tokek kedai duk lap beja hari-hari. Sebab tak ada orang datang. Ini bukan main-main ni, tuan-tuan. Baru-baru ini, negara Korea bergaduh dengan China. Dia keluarkan arahan, jangan melawat Korea. Pulau Jeju. Pulau Jeju tak ada. Lengang, tak ada pelancong pada China. Kita rugi nanti kalau buat macam itu. Apa lagi? Dia pembeli terbesar kelapa sawit kita. Kalau dia kata China takkan beli kelapa sawit Malaysia, apa akan jadi? Ini penuh ke Felda ni akan dapat geran tanah kan dalam majlis ni. Felda pun tersungkur nanti. Tindakan balas China itu tidak termasuk pampasan yang dituntut oleh CCCC yang dijangka mencapai kira-kira 22 bilion ringgit. Namun rakyat Malaysia bersedia mengambil risiko kerana mahu berubah. Jika kos pembinaan laluan pengangkutan kereta api yang menghubungkan pantai timur dengan pantai barat ini boleh dibina dengan kos yang jauh lebih rendah, maka ia satu berita yang baik. Pada 6 hingga 9 Ogos yang lalu, Perdana Menteri telah pergi ke Jepun sekali lagi bersama mengiringi rombongan beliau termasuk Menteri Pengangkutan Anthony Luke dan Masli Malik. Tidak banyak yang dikongsi kepada media selepas lawatan tersebut kecuali kabar angin yang bertiup kencang menyebut Malaysia akan mendapatkan kredit yen. Dengan membawa Anthony Luke ke Jepun, kemungkinan lawatan itu berkaitan dengan pembinaan laluan rel yang baru bagi mengganti ECRL yang juga boleh diketepikan. Video Tun Dr. Mahathir memandu sendiri Shinkansen kereta api Jepun turut tular di media sosial. Dengan pendedahan terbaru ini, tidak mustahil Perdana Menteri sudah mempunyai alternatif sebelum beliau bertolak ke negara China. Dan apa yang penting, Malaysia keluar daripada perangkap hutang Belt and Road Initiative BRI atau One Belt One Road OBOR yang dikenali dalam bahasa Melayu satu kawasan satu jalan yang diusahakan oleh China. Perak demam selsema selepas 100 hari. Angkatan Muda Keadilan AMK Negeri Perak meminta semua penjawat lantikan politik ketika zaman Kerajaan UMNO memerintah dahulu agar meletak semua jawatan mereka dengan penuh hormat. Menurut Exco AMK Negeri Perak, Muhammad Alif Ashraf Abdul Rahim, selepas 100 hari Kerajaan Perak Pakatan Harapan ditubuhkan, masih ramai pemimpin dari Barisan Nasional khususnya UMNO memegang jawatan dalam Kerajaan Negeri Perak tanpa segan silu. Mereka ini masih lagi berada di Perbadanan Kerajaan Negeri Syarikat Berkaitan Kerajaan JLC dan Bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri. Ada juga di antara mereka pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu berkempen secara terbuka mengajak rakyat mengundi Barisan Nasional dan terbaru mereka ini bertanding ketika pemilihan UMNO, dakwa Alif Ashraf.
AMK berpendapat mesej rakyat yang tidak mahu lagi UMNO berada dalam kerajaan negeri dan berkaitan dengannya gagal difahami oleh pihak pentadbir negeri Perak. Angkatan Muda Keadilan Negeri Perak mengambil tanggungjawab untuk menyampaikan mesej dari rakyat dengan lebih tegas. Demi takbir urus yang baik, telus dan bebas dari kronisma, AMK Perak memberi tempoh 30 hari untuk lantikan politik tersebut bagi berundur secara terhormat dari pentadbiran yang melibatkan sekurang-kurangnya 23 syarikat kerajaan negeri dan 2 perbadanan, tegas kenyataan AMK itu. Mengulas mengenainya, Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu berkata, kerajaan negeri Perak tidak terburu-buru untuk memberhentikan mereka yang menerima jawatan lantikan politik termasuk dalam GLC. Jika seseorang yang dilantik masih mempunyai kontrak, contohnya sehingga hujung tahun ini, tidak perlu disegerakan. Jangan terlalu tergesa-gesa dan jangan kita hukum sesiapa tanpa lihat keupayaan seseorang itu. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, saya perlu berhati-hati jangan sampai ia mengakibatkan kerugian kepada syarikat. Contohnya, kalau saya batalkan kontrak, syarikat terpaksa membayar baki allowance dan sebagainya, katanya seperti dipetik bernama. Sekitar bulan Jun lalu, Kerajaan Negeri Perak memecat 7 pegawai eksekutif sebuah GLC susulan peletakan jawatan Ketua Pegawai Eksekutif CEO setelah didapati berbelanja melebihi yang sepatutnya. Ahmad Faizal enggan mendedahkan nama GLC berkenaan tetapi berkata pemecatan itu juga akan menjimatkan perbelanjaan kos kerajaan negeri sebanyak RM150,000 sebulan iaitu kira-kira RM1.6 juta setahun. Namun setelah bersungguh-sungguh mahu membersihkan GLC di Perak, Ahmad Faizal tiba-tiba berhenti. Dalam satu senario yang berkaitan, pengerusi DAP Perak Nga Ko Ming mendedahkan implikasi tindakan Perak Corporation Berhad yang terlibat dalam projek Theme Park yang kini menjadi gajah putih. Pada tahun 2016, anak syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP itu telah meningkatkan ekuitinya di Animation Theme Park Sdn Bhd ATP daripada 49% kepada 51%. Tindakan PKNP itu menjadi pengendali studio Animation Park Studio MAPS bernilai RM390 juta di Ipoh itu sebagai anak syarikatnya. Ko Ming berkata pihaknya telah membantah penyertaan kerajaan negeri terhadap projek itu sejak era pentadbiran Barisan Nasional lagi. Sejak 5 tahun dulu, pihak Pakatan Harapan telah berkali-kali mengingatkan supaya kerajaan negeri jangan sekali melibatkan diri dalam pembinaan theme park yang menelan belanja ratusan juta ringgit ini. Tetapi saya berasa amat kesal sekali segala nasihat, teguran dan juga pandangan telah pun diabaikan oleh pihak kerajaan Barisan Nasional. Kini ia menjadi penyakit kepada kerajaan negeri yang ditadbir Pakatan Harapan yang sukar untuk kebah. Ahmad Faizal dipetik bernama Sabtu lalu berkata, jawatan yang besar seperti Ketua Pegawai Eksekutif telah selesai cuma dilantikkan kepada anak syarikat yang tiada perniagaan dan mereka hanya menerima elan mesyuarat. Saya fikir itu tidak perlu tergesa-gesa. Jika kenyataan Menteri Besar itu benar, mengapa beliau tidak bersikap telus mengenai kedudukan GLC Perak yang penuh dengan lantikan politik kerajaan dahulu itu? Mengapa selepas 100 hari masih lagi timbul suara-suara daripada anggota Pakatan Harapan sendiri yang menuntut perubahan supaya amanah yang rakyat berikan kepada pilihan raya umum ke-14 lalu dapat dilaksanakan dengan penuh integriti dan profesional? Rakyat memerhati. Sekian rentasan berita hari ini. Saya Masra Malak dari Jom Channel FB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.